Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Arif bin Yaakob dan hari ini saya nak membentangkan mengenai cabaran komunikasi antara budaya dan keberkesanannya yang telah dibincangkan dalam esei saya sebelum ini dalam bentuk video YouTube. Apakah itu komunikasi antara budaya? Menurut Gamble, komunikasi antara budaya adalah satu proses pentafsiran dan perkongsian makna dengan seseorang dari latar belakang yang berbeza. Perbezaan dalam maksud budaya oleh Gamble dilihat dalam beberapa corak seperti komunikasi antara ras ataupun kaum, komunikasi antara etnik, komunikasi antara bangsa dan komunikasi antara budaya. Terdapat beberapa cabaran komunikasi antara budaya. Yang pertama ialah stereotip. Sebagai contoh hubungan di antara negara Malaysia dan juga Indonesia, stereotip ataupun anggapan ini berbentuk seperti hubungan dingin antara negara Malaysia dan juga Indonesia. Adanya stereotip etnik tertentu di Malaysia seperti Melayu, Malas dan juga Cina rajin. Dan juga orang Malaysia suka memarahi pekerja-pekerja yang berasal daripada Indonesia. Begitu juga dengan rakyat Malaysia yang mempunyai pandangan dan juga stereotip terhadap orang-orang Indonesia, seperti masyarakat Indonesia itu suka bergaduh dan juga berbala. Jika mereka tidak bersetuju dengan cara pemerintah mereka, mereka akan melakukan demonstrasi ataupun protes. Selain itu, peniaga Indonesia juga suka mengambil kesempatan terhadap pelancong warga negara Malaysia. Dan orang-orang Indonesia itu miskin belaka. Perbezaan budaya juga merupakan antara cabaran komunikasi antara budaya. Jika dilihat pada hari ini di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur, kurangnya integrasi antara kaum membawa kepada pergaulan bangsa yang tidak sihat. Setiap bangsa lebih suka ataupun gemar bergaul hanya dengan bangsa mereka sendiri. Ini kerana gaya hidup di bandar yang memfokuskan terhadap kerjaya. Selain itu, perbezaan bahasa juga merupakan cabaran komunikasi antara budaya. Seperti contoh yang diberikan di dalam esei saya, masalah komunikasi antara budaya timbul ekoran kemasukan pelajar antarabangsa. Kepelbagaian budaya membawa kepada perbezaan bahasa dan gaya perbualan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan pelajar antarabangsa ini akan mengalami kesukaran dalam urusan yang melibatkan pelajar-pelajar antarabangsa tadi. Ini kerana mereka berasal daripada negara yang berbeza dan mempunyai kehendak, kerenah dan juga perangai yang berbeza-beza. Setelah dibincangkan mengenai perbezaan komunikasi antara budaya tadi, sekarang kita akan pergi kepada keberkesanan komunikasi antara budaya di negara Malaysia. Keberkesanan komunikasi antara budaya dapat dilihat pada identiti budaya. Sebagai sebuah negara yang majmuk, Malaysia pada hari ini bagaikan mempunyai identiti sendiri di mana setiap warga Malaysia terlihat begitu bangga dengan identiti budaya masing-masing. Antara budaya-budaya tiga kaum utama di Malaysia ialah budaya kaum Melayu, budaya kaum Cina dan juga budaya kaum India. Dapat dilihat pada hari ini ketiga-tiga kaum ini dapat mengamalkan budaya masing-masing dalam keadaan bebas. Selain itu, keberkesanan komunikasi budaya juga dapat dilihat pada hiburan. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis hiburan, tidak kira lagu ataupun rancangan televisyen. Keunikan di sebuah negara yang majmuk adalah setiap kaum berpeluang untuk mengenali budaya kaum yang lain. Sebagai contoh, sebuah kumpulan penyanyi bukan Melayu tetapi mempunyai ramai peminat Melayu, iaitu kumpulan L-Cats. Kumpulan yang diketuai oleh Datuk David Amorugam berjaya memikat hati pendengar daripada bangsa Melayu walaupun kumpulan ini bukanlah kumpulan yang berasal daripada etnik kaum Melayu. Selain itu, seorang lagi penyanyi bernama Sheila Amzah yang berbangsa Melayu tetapi mempunyai peminat dan pengikut dari etnik Cina dan satu-satunya penyanyi berketurunan Melayu dari Malaysia yang memegang rekod dengan jualan lagu Mandarin tertinggi di Hong Kong, China dan juga Taiwan. Selain itu juga, terdapat juga seorang penyanyi daripada etnik China yang bernama Elizabeth Tan. Beliau merupakan seorang penyanyi daripada keturunan Cina yang berjaya memikat hati pendengar daripada bangsa Melayu. Selain itu, keberkesanan komunikasi antara budaya juga dapat dilihat dari segi politik. Malaysia mengamalkan sistem politik berbilang kaum sejak pilihan raya pertama yang diadakan pada tahun 1955. Kewujudan banyak parti politik ini adalah kerana terdapat variasi etnik yang pelbagai. Dari sudut positifnya, situasi ini telah berjaya mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bahkan jika dilihat pada hari ini, semangat perjuangan yang ada dalam diri setiap individu yang berbilang kaum di Malaysia telah memberi kesan yang unik terhadap politik di Malaysia. Jadi itulah dia tadi cabaran-cabaran komunikasi antara budaya dan juga keberkesanannya di kalangan penduduk yang berada di Malaysia.